أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita panjat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama mengikuti satu sesi rawatan Islam. Kali ini insyaAllah kita akan merungkai masalah yang berlaku dari salah seorang pesakit yang mengadu masalah berkenaan dengan diri beliau, yang mana insya-Allah kita akan cuba rungkaikan masalah tersebut dan mudah-mudahan Allah Taala akan memberi kesembuhan kepada beliau dan juga merungkaikan setiap masalah yang melanda kehidupan beliau insya-Allah. Jadi sama-sama kita ikuti proses rawatan dan juga masalah yang berlaku pada pesakit insya-Allah. Mari sama-sama insya-Allah. Mengajak-ngajak ataupun untuk apa? Kiranya melafazkan bulan 10 talak tu lah. Bulan 10 tahun lepas. Ya. Elok sangat masanya tu kita mengaji tu. Tengah mengaji ya. Tengah mengaji. Ya. Keluar lintasan. Dia kata, kalau baca ayat ni jatuh. Aku ni Baca ayat berkenaan ayat Quran tu. ada ayat Quran. Baca jatuh. Baca jatuh kan. Tapi Bisikan tu datang macam tu. Bisikan lintasan macam tu je. Ya. Jadi kita tak lafaz lah, tak ada apa kan. Tapi benda tu iyalah. Sejak lepas tu saya naik waswas lah. Apa benda ni macam ni. Jadi kita lepas tu dia main fikiran kita. Main fikiran, tak kisahlah benda kadang-kadang kita nak bercakap pun dia lintasan keluar. Sehingga kan kadang-kadang kita masuk bilik air pun dia keluar. Ya. Kita nak buang air. Maksudnya abang dengan orang rumah maksudnya dalam komunikasi macam mana? Di segi komunikasi tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma orang, lintasan dalam hati tu saja. Suruh melafazkan. Maknanya macam contohlah. Pergi masak lah. Pergi masak. Okay. Tapi dalam hati aku nak cerai. Macam tu. Sampai tahap macam tu. Sampai macam tu. Benda tak munasabah. Benda yang tak logik langsung. Ya, faham. Kita sampai kita gosok gigi pun Tiba-tiba terlintas. Kalau kau gosok gigi macam ni, maka akan jatuh ke macam mana? Maknanya cerai. Maksudnya benda tu sentiasa ada bisikan macam tu lah. Ya. Maksudnya benda tu satu hari berapa kali ya? Maksudnya dalam tindak tanduk kita, pergerakan kita. Dan benda tu adakah ketika mana kita tengok dia je baru kita terlintas, ataupun kita tak tengok dia pun benda tu akan terlintas? Tak tengok pun, tak ada apa, duduk biasa je. Tiba-tiba dia akan ada lintasan macam tu. Kemudian yang kata rasa was-was tu seolah-olah macam rasa jatuh ke tak jatuh Dia jadi macam tu. Sebenarnya itu was-was daripada syaitan je lah. Iyalah. Ya, sebab kalau kita baca surah An-Nas tu sendiri kan, Allah Ta'ala dah cerita pada kita min syarril waswasil khannas. Kita minta berlindung kepada Allah daripada kejahatan waswas yang dibisikkan oleh syaitan yang namanya khannas, yang ada dalam diri manusia. Jadi sebab tu was-was ni kata para ulama jangan kita layan dia lah, kerana semakin kita layan perasaan was-was tu, maka was-was tu akan sentiasa membelenggu diri kita dan membuatkan setiap tindak tanduk kita tu serba tak kena. Jadi sebenarnya was-was tu kita pertama sekali kita kena trace dan kita kena kesan dia tu, dia adalah gangguan daripada syaitan yang tak perlu kita layan. Kalau orang kata alah tak layan, bagi orang yang tak mengalami dia kata senanglah kan, pasal kata tak payah layannya. Tapi bagi orang yang mengalami rasa was-was tersebut, nak kata tak layan dan nak buang dia ke tepi, benda tu bukan satu benda yang mudah. Sebab itu diperlukan kepada sokongan dan juga ikhtiar dengan kita ruqyah lah. Pasal gangguan yang ada pada diri kita yang melibatkan was-was, itu yang pertama lah. Yang kedua, lintasan-lintasan yang menyuruh untuk kita ini, orang cakap apa, melafazkan talak dan sebagainya itu juga kita kena tahu dia datang daripada syaitan. Ya, memang syaitan ni dia memang dia tak suka melihat anak Adam itu orang kata berkasih sayang. Sebab memang syaitan tugas dia untuk biar anak Adam tu sesama anak Adam bertelagah dan bergaduh sesama sendiri. Lagi-lagi bila mana pasangan suami isteri yang mana memang dia nakkan supaya rumah tangga itu runtuh. Jadi kebiasaannya macam itulah. Jadi benda-benda yang abang alami, benda-benda yang abang lalui hari ini sebenarnya bukan kes ni hanya abang seorang. Maksudnya ada orang-orang yang lain juga
mengalami benda sebenarnya yang lebih teruk. Artinya kita tak adalah sampai pernah melafaz kan. Sampai ada orang yang mana kadang-kadang berkali-kali dia lafaz dah, tapi itu pun dia menyembunyikan lafaz dia tu. Bila tanya ada lafaz tak, dia kata tak lafaz dan sebagainya. Masa tu tak ingat lah apa ni semua. Sedangkan talak ni bukan boleh benda main-main. Ya, betul. Kan? Kiranya kalau kita bergurau pun dia jatuh. Kita kena marah pun tak dapat kawal perasaan pun dia jatuh. Sebab itu benda ni benda yang sangat-sangat serius lah. Jadi kita cuba ikhtiar lah untuk orang cakap apa, singkirkan dan juga kita buanglah perasaan was-was yang orang cakap apa, membelenggu ataupun yang mengganggu hidup kita sehari-hari. Itu insya-Allah. Jadi ada apa-apa lagi nak kongsi dengan saya? Sebab dia apabila masa tu, bila kita timbul je perasaan tu, Ya. dia mula badan kita tak sedap lah. Terutama bahagian perut. Perut ya. Oh, perut ni dia rasa macam Memulah. angin, macam tak selera makan lah. Belakang ni rasa macam angin, macam darah naik kan. Ya. Itulah. Sehingga kan saya bercakap dengan Ustaz tadi yang saya nak cerita tu pun saya dia ada keluar lintasan dah tu. Lintasan supaya suruh berpisah. Maknanya niat cerai tu ada. Macam tu, sampai macam tu. Maknanya tak boleh cerita lah. Yalah, benda tu yang bahaya tu. Pasal bila mana dah ada lintasan niat, dibenarkan dengan perkataan, masa benda akan jatuh. Kan? Pasal talak ni benda yang ada niat dalam hati kan, mula dia dilafazkan maka dia akan jatuh. Sebab itu kena hati-hatilah, maksudnya daripada sekarang dalam keadaan macam mana pun tutur bicara kita kena jaga kan, jangan sampai terlepas. Tapi di syarat dia Ustaz, maknanya lafaz ni kita di hadapan isteri kan. Ya betul. Maknanya kalau mesti dia menyaksikan dan dia dengar sendiri lafaz yang kita sebutkan. Dan dia tahu maksud kita. Maksud yang jelas, yang mana kita nak lafaz tu memang orang kata sarih, iaitu yang jelas. Yang macam kinayah tu macam mana? Kinayah tu dia disebut sebagai orang kata orang cakap kinayah ni apa? Disebut sebagai perumpamaan. Macam contoh diumpamakan aku akan pulangkan kau ke rumah mak ayah kau. Maksudnya itu kinayah. Pulangkan engkau tu ataupun kita berpisah. Contoh kata. Dia tak sebut talak. Kita berpisah, mulai hari ni aku dengan kau dah tak ada apa-apa. Jadi benda macam tu walaupun tak sebut aku ceraikan kau, itu dirujuk kepada kinayah. Dan benda kinayah ni, biasa lafaz kinayah ni akan ditentukan oleh mahkamah lah. Adakah benda tersebut jatuh ataupun tidak. Sehingga kan saya macam contohlah. Ya. Tadi apa ni, masih tanya jalan. Jalan nak turun tu, dia takut nak bawa kereta dia. Ya. Saya pun katalah jalan tu tak besar. Jalan dia mula rasa was-was. Lintasan jalan tu. Boleh jatuh tu jalan tu. Jalan. Tak jatuh. Itu sampai tahap mana dia kata konon-kononnya selamat jalan. Tak kena. Selamat jalan pun tak jatuh. Dia mainkan perasaan kita. Lepas tu contoh macam jom kita balik. Dia ambil perkataan balik je. Jom kita balik rumah. Balik tu artinya kalimah balik tu dia terjemahkan kepada balik rumah bapak ke macam mana, macam tu terjemahan. Tak, mana dia balik tu macam contoh. Dia macam mana? Balik tu makna balik bercerai. Sedangkan kalau ikut logiknya benda tu tak logik pun. Balik tu merujuk kepada cerai tak? Itulah kata was-was. Ya, jadi sebenarnya benda tu gangguan lah. Gangguan. Tapi saya nak tanya secara terus maksudnya daripada sudut perbualan, maksudnya sebagai suami dan isteri, tak perlu kita jelaskan panjang-panjang. Maksud suami dan isteri, benda tak ada masalah apa-apa. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Maksudnya marah ke, nak naik tangan ke, tak ada. Tak ada. Cuma masalah sekarang lintasan-lintasan was-was. Itu saja. Okey, baik. Saya faham. Jadi benda tu bila mana mengganggu kita, dia akan buatkan tubuh badan kita tak selesa lah. Perut, kemudian kepala pening tak? Ada sampai tahap kepala tak pening, cuma mata saja ada macam rabun lah. Dia jadi kabur macam kabur. Ketika mana kita memikirkan perkataan tu. Dan kalau kebiasaan, kalau tak ada fikir, tak ada lah, mata okey lah. Sebelum tu okey, tak ada masalah. Tapi bila mana datang lintasan tu, dia akan jadi perut tak sedap, mata jadi kabur. Ya, dia akan berlaku macam tu lah. Baik, tak apa, insya-Allah kita ikhtiar ruqyah lah insya-Allah. Masa nak macam tersentak badan. Tak perasan pula. Maksudnya tidak balas daripada
persendian apa semua tak berasa. Tak ada. Abang tak rasa. Tapi sebenarnya apa yang saya buat tadi, bila mana kita ruqyah pertama sekali, bila mana saya pegang tu, abang tersentak agak 2-3 kali lah. Sentakan tadi tu. Apa makna ada tindak balas lah daripada Bukan yang saya batuk tu bukan. Macam bukan batuk. Bukan batuk. Maksudnya badan abang macam ada tersentuh. begitu. Seolah-olah bergerak macam tu lah. Saya tak perasan. Memang tak perasan. Tak. Itu tak apalah, insya-Allah. Selebihnya kita kita tawakallah pada Allah SWT, insya-Allah. Kaedah yang macam mana saya sebutkan tadi itulah, baca bismillah, selawat disertai dengan niat tujuan kita minum. Minta Allah Ta'ala berikan kesembuhan pada penyakit yang kita alami ni. Minta Allah Ta'ala benting diri kita daripada sebarang gangguan-gangguan yang tak baik. Kemudian minta Allah Ta'ala singkirkan gangguan yang disebut sebagai was-was yang ada dalam diri kita, bisikan-bisikan. Tempat yang paling utama kita kena pastikan air tu kena, iaitu pusat. Jadi kita gosok sikitlah kawasan pusat dan sebagainya, dan jangan lap, biar dia kering kat badan dengan sendiri, insya-Allah.